Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya Ustazah Siti Nurhayati akan mengajar subjek Tauhid tahun 4. Siapa tahu rukun iman? Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tajuk beriman kepada qada dan qadar, iaitu pelajaran yang kedua. Baiklah murid-murid, apakah pengertian qada? Qada ialah pelaksanaan pertimbangan, peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Contoh qada ialah kejadian malam dan siang, kejadian rupa paras manusia, rezeki, jodoh pertemuan dan ajal maut seseorang. Dalil nakli qada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Surah Luqman ayat 29 yang bermaksud, tidakkah engkau lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menukarkan malam kepada siang dan menukarkan siang kepada malam dan menggerakkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Murid-murid, berdasarkan ayat di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu kejadian dan ia dibuktikan dengan pelaksanaan kejadian tersebut. Contoh, pesakit meninggal dunia kerana COVID-19. Meninggal dunia adalah qada, yakni ketetapan. Manakala COVID-19 adalah qadar, yakni asbab kepada meninggal dunia. Yang kedua, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau dalam kesusahan. Kesusahan adalah qada, manakala malas bekerja adalah qadar, yakni asbab sekiranya dia malas bekerja maka dia berada dalam kesusahan. Okay, contoh yang ketiga, kekayaan harta Abid Liu kerana perniagaannya yang jujur. Kekayaan iaitu qada, manakala qadar pula ialah perniagaan yang jujur, yakni asbab daripada perniagaannya yang jujur maka dia memperoleh harta kekayaan. Seterusnya murid-murid, kita sambung dengan pengertian qadar pula. Qadar ialah ketetapan terhadap sesuatu perancangan, peraturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali terhadap makhluknya. Contoh qadar ialah kejadian sesuatu peristiwa seperti kemalangan, berjaya dalam peperiksaan, kematian, kesusahan, sakit, mendapat pekerjaan yang baik dan lain-lain. Dalil nakli qadar iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika taqdirul azizil alim. Surah Al-An'am
ayat 96 yang bermaksud, begitulah takdir Tuhan yang maha mulia, lagi maha mengetahui. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu perancangan atau kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan tersebut. Sebagai makhluk, kita hendaklah berusaha dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selebihnya hendaklah kita bertawakal dan berserah kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Sifat orang yang beriman dengan qada dan qadar iaitu pertama, sentiasa takut dan berharap keredaan daripada Allah. Kedua, berusaha, berdoa, bertawakal serta redha. Manakala sifat orang yang tidak beriman pula iaitu sombong, tidak bersyukur, serah kepada nasib semata-mata, malas dan tidak redha. Sekian, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.